Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam biasalah, hari ni kita nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Kelantan, yang mana Sabah menang 4-1 pada perlawanan ni. Untuk perlawanan ni sebenarnya memang perlawanan yang kali ke berapa Sabah skor lebih daripada 3 gol. Kan? Sabah skor 4-4, 5-4. So, memang superb lah Sabah. Dah jaringkan berapa 16-21 gol dalam 4 perlawanan sahaja untuk season kali ni. Tetapi sayang, lepas ni game Sabah rehat kan. So, agak merugikan lah. Tapi itulah, harap kalau lepas rehat nanti Sabah akan kekalkan konsistensi macam ni lah. Dan kalau kita tengok gol-gol yang dijaringkan oleh pasukan Sabah memang super, memang menarik lah boleh dikatakan. Bukan gol yang biasa-biasa kan, gol set pieces, gol daripada bawah yang mana hantaran Dominic Tan, lepas tu si Fuentes menang air duel, lepas tu Gabriel Perez pula assist kepada Fahar Roslan kan. Memang super. Yao Pedro gol tanduk dua-dua. So memang menarik lah, memang menarik apa yang boleh saya katakan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang positif dan perkara yang kita boleh highlightkan tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni? Yang pertama, kalau kita lihat, Sabah masih lagi turun dengan formation dengan back 4 lah. Cumanya, apa yang kita boleh nampak untuk penggunaan back 4 pasukan Sabah, mereka akan bermain dengan utilize dua fullback mereka untuk advance dalam memberi supporting play kepada bahagian hadapan sewaktu in possession ataupun ketika Sabah pegang bola lah. Jadi mereka akan ada dua centre back, Dominic Tan juga Gabriel Perez, dan mereka punya right back Ravisin Batuil dan juga Daniel Ting akan naik lebih advance ke bahagian hadapan. Dan perkara ni memang boleh dibuktikan lah. Kita boleh nampak di bahagian kiri bagaimana Daniel Ting begitu efektif dalam membantu bahagian serangan di bahagian kiri lah. Dan salah satunya gol pertama pasukan Sabah yang dijaringkan oleh Yao Pedro adalah hasil hantaran lintang daripada ataupun hasil lambungan daripada Daniel Ting ke dalam kotak penalti, lalu ditanduk oleh Yao Pedro untuk menewaskan Fikri Cik Soh lah. Dan benda tu memang kita boleh nampak bagaimana Sabah utilizekan mereka punya fullback untuk membantu bahagian hadapan dalam membuat serangan. Jadi benda tu memang positif side lah. Begitu juga dengan Rawisin Batuil di bahagian kanan. Cumanya ada kekurangan sikit di bahagian kanan, iaitu di pihak Rawisin Batuil secara individual play. Sebab apa? Sebab untuk game ni beberapa kali sebenarnya sewaktu Sabah bermain dalam build up phase yang pertama dalam menggerakkan ball progression dari bawah, apabila Dominic Tan membuka bola kepada Rawisin Batuil, beliau kehilangan bola dengan sangat-sangat banyak lah. Ada dalam 2-3 kali dia kehilangan bola, Rawisin Batuil kehilangan bola, yang menyebabkan kepada pasukan Kelantan untuk menyerang pasukan Sabah dalam situasi counter attack dan berhampiran dengan kotak penalti. Sebagai contoh, saya ambil gol pertama pasukan Kelantan lah, bagaimana mereka berjaya hasilkan gol melalui Fazrul Ahmed akibat daripada Rawisin Batuil yang agak heavy touch dan kehilangan bola kepada pemain Kelantan, dan Fazrul Ahmed berjaya untuk masuk dalam kotak penalti untuk menerima hantaran pendek daripada teammate dia dan menggelecek dua pertahanan Sabah dan menjadikan gol. Jadi memang benda tu yang Sabah kena aware lah. Tapi saya faham sebab apa jadi macam tu. Sebab Rawisin Batuil is centre back. Dia bukannya wide centre back ataupun lebih covering on the wide area. Jadi bila dia main right back, dia kena covering on wide area. Dia akan berhadapan dengan player seperti begitu. Bila dia kena press, dia akan mudah kehilangan bola. Tapi overall tak ada masalah lah. Dia boleh kekang Fazrul Ahmed sepanjang 90 minit perlawanan. Tetapi ada beberapa kesilapan kecil yang lead kepada counter attack pasukan Kelantan lah. Tapi overall dia pun bagus juga dalam membantu ball progression dan juga memberi supporting play kepada Fahar Roslan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni, penlibatan daripada bahagian pertahanan untuk membantu serangan memang boleh dikatakan terlalu banyak. Macam saya cakap di poin yang pertama tadi, penggunaan daripada Daniel Ting dan juga Rawisin Batuil sebagai fullback untuk naik lebih tinggi lah. Tetapi dalam masa yang sama, mereka sebenarnya banyak untuk involvekan Gabriel Perez di dalam kotak penalti. Sebagai contoh, saya ambil gol Fahar Roslan, yang mana waktu tu Fazrul Ahmed baru skor ya untuk Kelantan, tiba-tiba Sabah skor balik.
dengan adanya penlibatan daripada Gabriel Perez, dan Gabriel Perez juga menjadikan gol yang keempat untuk pasukan Sabah. Jadi di sini apa yang perlu kita faham, bila situasi Sabah dapat set pieces ataupun corner kick ataupun senang serta untuk lambung bola ke bahagian hadapan dalam set pieces lah, corner atau free kick, mereka akan terus untuk menghantar Gabriel Perez berada dalam kotak penalti. Sebab apa? Sebab Gabriel Perez ni kelebihan ataupun kekuatan dia adalah daripada segi aerial duel. Bermaksud beliau boleh memenangi bola tinggi dengan sangat mudah. Jadi untuk game ni kita boleh nampak yang gol daripada Fahar Roslan tu salah satu lambungan yang agak tinggi jauh daripada Dominic Tan, which memang super lah. Cifuentes menang bola pertama, dan second ball orang kata apa, Gabriel Perez menang assist, lepas tu tanduk masuk, tanduk kepada Fahar Roslan sudahkan dengan baik. Dan gol keempat sekali Sabah, Stuart Wilkin cross, Gabriel Perez tanduk masuk, tewaskan Fikri Cekso. So dengan pelibatan daripada pertahanan yang involve dengan baik di bahagian serangan dan juga dalam situasi set pieces, benda tu memberikan added value, nilai tambah kepada pasukan Sabah untuk memanfaatkan setiap situasi, bukan sahaja daripada segi open play tetapi dari situasi bola mati untuk mereka menjaringkan gol. Itu benda yang kedua lah yang boleh saya highlightkan. Benda yang ketiga yang boleh saya highlightkan untuk pasukan Sabah, kalau kita tengok mereka menggunakan Stuart Wilkin, Cifuentes dan juga Telmo Castanera sebagai trio midfield mereka, yang mana ketiga-tiga midfield ni sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain dalam membantu build up phase dan juga dalam bertahan dengan baik. Kiranya in possession ataupun OOP, out of possession, mereka berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah mereka tidak dibolosi oleh pemain pasukan Kelantan. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak pasukan Kelantan lebih banyak menggunakan, utilisekan mereka punya winger Hakimi dan juga Fazrul Ahmed di kanan dan kiri berbanding attack through the middle area. Sebab apa? Sebab kawasan middle third tu pasukan Sabah dah pegang. Jadi mereka tak banyak option untuk attack di kawasan tengah. So overload dengan bahagian tengah memang bagus. Tetapi kalau kita lihat kepada OOP ataupun out of position, ketika Sabah tak pegang bola, Sabah akan bertahan lebih kepada 4-5-1. Bermakna waktu ni S. Kumaran akan drop di bahagian kiri untuk membantu Daniel Ting dalam membuat defensive duty, dan Fahar Roslan akan bantu Rawi Sembatai di bahagian kanan untuk buat defensive duty. Jadi untuk winger ni S. Kumaran dan juga Fahar Roslan, kita kena faham ada perbezaan yang mana di bahagian kanan dan bahagian kiri sewaktu Sabah tak pegang bola. Bermaksud ketika Sabah tak ada bola lah, bermaksud bola dekat Kelantan, S. Kumaran dan juga Fahar Roslan akan melebarkan ataupun drop di kawasan Sabah sendiri untuk covering wide area, sebab nak bantu pertahanan ataupun fullback dalam membuat orang kata apa, defensif lah, untuk bertahan dengan baik. Sebab tu kita boleh tengok S. Kumaran dan juga Fahar Roslan banyak buat track back untuk memastikan Fazrul Ahmed dan juga Hakimi Abdullah tak banyak ruang untuk mereka penetrate dan bermain secara direct. Tetapi dalam in position, kedua-dua peranan daripada winger ni agak berbeza. Sebab apa saya kata agak berbeza? Sebab untuk game ni Fahar Roslan akan lebih more on the wide area dan kadang-kadang dia inverted masuk ke half space. Tetapi untuk S. Kumaran, dia agak bermain di belakang Yao Pedro ataupun kadang-kadang dia akan backup di wide area untuk membantu Daniel Ting. Tapi obviously S. Kumaran dia akan more to narrow ataupun bermain lebih kepada central area ataupun half space lah untuk membantu bahagian serangan, berbanding Fahar Roslan yang akan diletakkan di bahagian kanan. Jadi kita boleh nampak yang S. Kumaran penlibatan dia as a second striker, apabila bola dihantar kepada beliau banyak lebih kepada gerakan into the box ataupun penalty box lah, dalam kotak penalti, berbanding Fahar Roslan yang lebih kepada wide area di kawasan flank. Jadi benda tu ada sedikit perbezaan dalam fasa menyerang. Sebab apa? Dalam fasa menyerang pasukan Sabah lebih kepada 2-4 dan mereka akan overload di bahagian tengah lah, di bahagian hadapan dengan penggunaan orang kata apa, Fahar Roslan, S. Kumaran dan juga S. Kumaran dan juga Yao Pedro. So mereka akan guna 2-4-3 ataupun kadang-kadang mereka letak 2-3-5 macam tu. So benda tu memang obvious lah untuk pasukan Sabah. So benda tu memberikan nilai tambah yang baik kepada pasukan Sabah untuk menyerang. Cumanya untuk Sabah mungkin mereka perlu untuk bertahan dan juga memastikan mereka punya defensive duty tak buat kesilapan-kesilapan yang mudah lah di bahagian belakang yang menyebabkan pasukan lawan boleh counter. Kalau tak, rugilah. Tapi daripada segi open play, set pieces, mereka dah bagus untuk skor, dan berturut-turut skor 4-4-4-5 ni memang
Memang tu bukti yang Sabah gila. Memang orang kata apa, padu lah. Memang padu gila-gila lah. Memang hebat lah orang kata. Orang Kedah kata lah. Jadi benda tu memang positif. Untuk Kelantan, sebenarnya Kelantan bermain dengan baik. Kalau kita tengok dalam fasa build-up, mereka akan guna 3 defend yang mana Odai Korok akan turun sebagai centre back ataupun drop deeper between the 2 centre back lah. Dan mereka akan utilize penggunaan mereka punya bahagian winger Hakimi Abdullah dan juga Fazrul Amir. Tapi untuk game ni bagi saya, striker pasukan Kelantan is not functioning very well. Dia ada physical tapi dia tak boleh nak menang bola, dia tak boleh nak hold up, dia tak boleh nak buat apa-apa. So benda tu menyebabkan winger je buat kerja. Dan nombor 7 pasukan Kelantan pun memang bagus, tapi sayang lah kan, sebab mengharapkan winger je buat kerja. Fazrul Amir is very good player. Saya rasa kalau dia pindah ke kelab yang memerlukan winger macam Fazrul Amir ataupun Hakimi yang tengah meningkat naik dengan Kelantan, akan jadi lagi better lah berbanding dengan Kelantan. So Odai Korok bagus, Fazrul Amir bagus, Hakimi bagus, nombor 7 Kelantan Darul Naim tu bagus. Import dia depan kurang sikit lah. Okay, jadi overall Kelantan nampak mereka boleh press mereka, tapi daripada segi orang kata apa, identity, mereka tak nampak identity tu kan, tak nampak apa yang mereka nak terapkan dan tak nampak apa yang mereka cuba lakukan as a team. Jadi individual play mereka bagus, tapi as a team pressing bagus, tapi dalam build up phase mereka kurang bagus. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.